Jom kita berdoa, tutup mata. Lepas tu boleh ulang cakap cikgu. Cikgu mute semua orang supaya suara cikgu saja yang keluar. So mari tutup mata, ulang. Ya Bapa Tuhan, terima kasih atas hari ini. Berkati kami semua supaya dapat memahami lebih tentang Engkau, Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amen. Okey, so di dalam kelas cikgu, bila cikgu tanya soalan, kamu boleh unmute diri kamu, kamu boleh jawab soalan. Okey, jika kamu ada soalan, okey, kamu tak mau unmute, kamu boleh juga letak di dalam chat box. Type situ, cikgu. Saya ada soalan. Boleh letak dekat sini. So sepanjang cikgu ajar, sebelum kamu tanya, angkat tangan dulu supaya cikgu tak terlepas mendengar suara soalan kamu. Okey, so minggu lalu harapnya semua masih ingat kamu belajar tentang macam mana nak pakai Zoom. Siapa yang ajar kamu minggu lalu di dalam kelas BM? Masih ingat? Rolin. Bukan. Betul. Kakak apa tu? Mia, siapa yang ajar kamu minggu lalu? Tak tahu. Kakak Au? Kakak Aujini. Dah ingat? Oh, kakak ni. Betul. Kakak Aujini ajar korang. So dia ada ajar dua perkara. Okay. Terdapat dua jenis kelas di dalam di dalam HopKids. Yang pertama adalah kelas di dalam talian, iaitu online class macam sekarang ni. Okey, peraturan dia kena sentiasa pasangkan kamera web supaya kami dapat lihat wajah comel korang. Okey, lepas tu sila mute dan jangan bercakap semasa pengajaran sahaja. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, kalau nak tanya soalan, kamu boleh angkat tangan terlebih dahulu. Okey, lepas tu bila cikgu tanya soalan, sentiasalah aktif memberikan respon. Okey, lepas tu fokus dan sentiasa bersiap sedia. Ketika pengajaran, janganlah makan. Nanti cikgu pun rasa lapar. Okey? So, thank you. Lepas tu, yang kedua pula, selain kelas di dalam talian, kita juga ada kelas di luar talian. Macam mana tu? Macam mana boleh ada kelas di luar talian? Okey, selepas kelas ini, ada cikgu yang akan hantarkan kerja rumah kepada kamu orang. Okay, lepas tu kerja rumah tu perlulah disiapkan sebelum dan perlu dihantar pada hari Sabtu berikutnya sebelum 1 PM. So jangan lupa buat kerja rumah juga. Okay. So hari ini adakah kamu sedia untuk belajar sesuatu yang baru? Mia, Dandan? Ya. Yay! Okay, so sebelum kita mulakan, cikgu nak tanya, tahukah kamu apakah buku yang paling laris terjual di sepanjang zaman? Maksudnya dekat kedai buku, buku ni lah paling banyak dibeli oleh orang ramai. Apa buku tu? Kamu rasa? Buku Bible. Wow! Mana tepuk tangan? Mana Denden tahu? Okay. Macam mana kamu tahu? Betul. Betul. Wow. Paling Bible. Yeay. Okay. So, sepanjang zaman, okay, tak kira zaman tahun 90-an ke 20-an, 60-an macam ni, memanglah buku Bible yang paling laris terjual. Okay, so mesti kamu tertanya-tanya mengapa Alkitab
terjual dengan begitu banyak. Okay, sebelum tu, siapa di sini suka membaca firman Tuhan? Suka baca Alkitab? Siapa ada Alkitab? Saya tak ada. Okey, kalau boleh kamu sendiri ada Alkitab yang kamu boleh pegang, baca macam tu. Okey, so tak apa. Tapi siapa yang suka mendengar cerita di dalam firman Tuhan? Wow, yes, ada nampak tangan tu. Tengok sana, Mia pun ada Bible. Bagus. Okey, nanti Mia pun boleh belajar tengok macam mana nak pakai Bible ni. Okey, so sebelum kita mulakan, tajuk kita pada hari ini adalah pengenalan tentang Alkitab. Okey, kita ingin mengenali Alkitab dengan lebih lanjut. Okey, mengapa buku ni boleh dijual dengan banyak? Okey, so serba sedikit tentang Bible. Okay, buku Bible dia terbahagi kepada dua bahagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Okay, setelah dikira-kira, okay, Perjanjian Lama ada 39 buku. Berapa buku kelas? 39. Yes. Lepas tu Perjanjian Baru pula ada 27 buku. Ada berapa buku? 27. Okey, so jangan tersalah ni Lepas tu Perjanjian Lama, kenapa dia pisahkan kepada dua? Adalah kerana Perjanjian Lama dia fokuskan kepada menyatakan Tuhan kepada semua manusia. Okey, dia menggunakan raja-raja, Tuhan memakai nabi-nabi untuk menyatakan dia kepada mereka yang belum mengenal dia. Okay, so di dalam buku ini juga Perjanjian Lama, mereka meramalkan tentang Yesus Kristus dan penyelamatannya. Okay, so ini lebih kepada Perjanjian Lama. Apa pula kata Perjanjian Baru? Yesus Kristus datang ke dunia dan menyelesaikan penyelamatannya. Okay, so selepas Yesus bangkit ke surga, sekarang Roh Kudus tinggal di dalam kita. Okay, itulah di dalam Perjanjian Baru. Kalau kamu tengok, inilah buku-buku di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada 39 buku, Perjanjian Baru ada 27 buku. Tengok banyak buku kan? So, kakak ingin bagi tahu buku pertama di dalam Bible adalah buku Kejadian. Buku apa buku pertama di dalam Bible? Buku Kejadian. Semua ingat lepas ni kita akan ada kuis. Dan seterusnya. Buku yang terakhir di dalam Bible paling belakang adalah buku Wahyu. Kena ingat Kejadian, Wahyu. Awal buku pertama Kejadian, buku yang terakhir adalah Wahyu. Okey kelas, kalau Perjanjian Lama ada 39 buku, yang baru ada 27 buku. So kalau kamu tambah semua ada berapa buku di dalam Bible? Siapa pandai tambah di sini? 39 tambah 27. Berapa? Den tolong tambah. Kejap. Jangan pakai kalkulator. Saya nak ambil kertas. Okey. So 39 tambah 27 adalah 66 buku. Okey, 66 So seterusnya mengapakah Alkitab sangat penting? Okey, mengapa Alkitab sangat penting? Mari kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah setiap firman Tuhan, perkataan yang dituliskan di dalam Alkitab adalah diilhamkan daripada Tuhan. Okey, semua perkataan yang kamu baca tu datangnya dari Tuhan. Okey, kamu boleh baca ni dalam 2 Timotius 3:16. Macam lagu tadi kita nyanyi, get it read.
Okay, dia katakan firman tu datang daripada mulut Tuhan. Okay, so seterusnya. Dia katakan juga firman Tuhan adalah makanan rohani. Okay, macam bayi kan. Kalau bayi, dia punya makanan adalah makan apa? Minum susu kan? Susu. Minum susu. So, begitu juga kita orang Kristian, firman Tuhan adalah makanan untuk penuhi kita punya rohani. Oh, macam mana tu? So, untuk kamu lebih mengenali tentang Tuhan, kamu kenalah sentiasa makan firman Tuhan, bukan makan Bible kamu memahami setiap firman Tuhan. Okay? So, seterusnya firman Tuhan adalah kebenaran. Setiap yang dinyatakan di dalam firman Tuhan adalah perkara yang betul benar. Okay? Dan seterusnya firman Tuhan hidup dan kuat. Maksudnya firman Tuhan hidup itu contohnya kalau kamu baca di dalam firman Tuhan, dia katakan yang ramai orang disembuhkan, bukan itu saja berlaku di dalam firman Tuhan, itu juga boleh berlaku di dalam hidup kamu. Okay? God bless. Okay, so macam kakak pula, kakak pun ada kesaksian. Okay, yang di dalam firman Tuhan ada katakan tentang bagaimana Yesus dengan lenanya tidur sewaktu ribut kuat. Murid-murid dia semua takut. Okay, tetapi apabila Yesus bangun, dia katakan berhentilah kepada ribut tersebut kan. So, ini juga boleh berlaku di dalam hidup kamu. Okay, macam selalu kakak nampak, oh hujan saja. Kalau boleh tak mau hujan nanti banjir. So, kakak akan pray supaya Tuhan berikan kita cahaya matahari. Okay, supaya air hujan yang bertakung, banjir yang berlaku boleh cepat kering. Dan ini memang betul berlaku setiap kali kakak berdoa tentang cuaca. Kalau terlalu panas pula, tanya Tuhan untuk selepas ambil kain lah yang kamu jemur tu. Okay, so selalunya kakak doa beginilah. So kita tahu bahawa setiap tulisan daripada Tuhan itu adalah makanan rohani, kebenaran dan juga firman-Nya hidup. Bukan saja dalam buku Bible, tapi ianya akan terjadi dalam hidup kamu. Okay? Sebelum kita teruskan, Mia dan Denden, kalau ada cukup masa, cikgu akan tunjukkan video lah. Kamu nak tengok video dulu? Minit lagi. Ada 14 menit. Kamu nak tengok video dulu ke atau buat kuis dulu? Kita tengok video sekejap. Kamu nak kuis? Video ni adalah bacalah. suggestion daripada Cikgu Prolin. Ya, tentang Bible lah. God's story. Jap. Share sound. Story. Wow, ada story. Wow. MT. Dari bahasa dulu. Cari bahasa apa? Bahasa Melayu. The Bible. So part of God's story is about the Bible, and it goes like this. The Bible is no ordinary book. It's all about God and how much He loves us. Now, you might think the Bible's a big, long list of rules and names, but it's not.
You might also think it's about a bunch of perfect people who always followed God's rules. But really, the Bible is a bunch of stories, poems, letters, and even songs that are all telling one big story that have been put together into one big book. And everything in the Bible is true, like how God created the whole world and everything in it. And the story is about Jesus, God's son. And in between, there are lots of stories written by all kinds of people. But the amazing thing about the Bible is all these stories came from God. The first part of the Bible is called the Old Testament. It tells the story of God's special family, the Israelites, and how God promised that through them, He would bless the whole world. To help them do that, God gave them the Torah, or the law. These were ways for the Israelites to live differently than other nations, by welcoming people who were different from them, forgiving each other, and following God. The only problem was no one was able to follow all the rules. This is what the middle part of the Bible is about. People tried as hard as they could, but they kept making mistakes. And every time, God forgave them and promised them that someone would come, a king, a rescuer, who would actually follow all of God's rules and show us what God is like. Well, Israel waited a long time for the king, who was also the rescuer. While they were waiting, Israel had good kings and not so good kings. Sometimes the people in charge forgot about God and started to worship other gods. And sometimes they even got taken over by other countries. And whenever God would do something amazing, like when He saved 3 guys from a fiery furnace, or when He sent messages to prophets like Jeremiah and Ezekiel, or when ordinary people like Ruth decided to be a part of God's family, people would write it down. They wanted to remember what God had done and teach their kids what God was like. He's powerful, He's loving, and He's good. In some stories, God reminds us He's a good king, powerful and mighty, someone who saves His people from danger. In other stories, God reminds us He's a good father taking care of His children, or like a good shepherd, gently taking care of His sheep. Now that's all in the Old Testament. The next part, the New Testament, starts with 4 books full of stories about Jesus. Jesus is God's son, and He lived a perfect life without breaking any of God's rules. He taught people about God and showed people how to be like Him by helping those who were poor and sick. Then, Jesus died for our wrong choices and came back to life, which was a pretty amazing thing. It was so amazing that people made sure they wrote down the stories about Jesus. And as more and more people started following Jesus, there were more and more amazing stories to write down, like when the Holy Spirit came down like wind on Pentecost, or when people who followed Jesus performed miracles, or even when one of Jesus's friends, John, had a crazy dream about what it will be like when Jesus comes back to rule the entire world. After Jesus came back to life and then went to heaven, yeah, that happened. People who followed Jesus wanted to put together all these stories about the law, the Israelites, Jesus, and the early church into one big book. It took a few tries before everyone agreed on what parts should be in what order, but that's how we have this big book called the Bible. Today, people still read the Bible all over the world, because what was true a long time ago is still true today. God always stays the same. God still speaks to us. He forgives us and loves us, and He's always good. And when we read the Bible, we can still learn about who God is and what He's like. The Bible says all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. And that's the story of the Bible. So in case you missed it, here's the quick version. The Bible is a book of stories about God. The Old Testament is about Israel. The New Testament is about Jesus and His followers. We can still learn about God today. And that's a part of God's story. Wow. So dikatakan apa yang berlaku di dalam firman Tuhan juga akan berlaku di dalam hidup kamu. Bible, Hmm? kat Bible Hmm? ada Ada. semua benda pasal Tuhan. Ada, Yes. tapi bukan hanya Tuhan. Orang yang minatkan Tuhan juga
Apa tu orang yang Minatkan Tuhan. minat Tuhan. Okay, ya betul. Ya. So, sebelum kita habis, mari kita buat sedikit kuis. Mia dan Ellen boleh jawab sama. Berapakah jumlah buku di Perjanjian Lama? 39. Betul ke? Ya. Okay. Oh, betul. Tepuk tangan. Okay. Saya Good job. Okay. Ambil tangan kanan kamu, letak dekat kepala. Cakap, good job. Okay, next one. Berapa jumlah buku di dalam Perjanjian Baru? Ha? 33. Wow, 27. Bagus. Ambil dua tangan sekarang, letak dekat kepala, kata bagus. Kosongan nanti sebut. Okey, seterusnya, apakah buku yang pertama di dalam Alkitab? Wahyu. Betul ke? Betul ke? Kejadian. Ya, betul. Kejadian. Good job. Ambil tangan kanan kamu, tunjuk macam ni. Good job. Okey, seterusnya. Yang terakhir di dalam Alkitab. Wahyu. Yes. Wahyu. Ha? Kenapa kamu Wahyu? Okey, Wahyu adalah buku terakhir. Bagus. Okey, seterusnya. Siapa yang mengilhamkan firman Tuhan? Tuhan. Daud Tuhan. atau Tuhan? Betul ke? Yes. Tuhan. Bukan Daud, Mama Mia. Ialah Tuhan. Yes, Tuhan. Okey, lepas tu nak tanya kamu, mengapa Alkitab sangat penting? Mia, kenapa? Sebab apa? Sebab Sebab semua pasal dunia ini yang ke Tuhan ada buat. Itu yang orang nak tengok. apa tu Den? Cuba cakap sekali lagi. Susah lah. Okey. Mengapa kamu rasa kita sangat penting, Mia? Dia cakap ya, penting. Okey. Apa? Sebab Alkitab adalah daripada Tuhan. Okey, so apa yang Tuhan cakap sangat penting. So kalau dia penting, kita kena baca kan? Siapa di sini mau start baca firman Tuhan? Mau mula baca? Yeay. Okey, so boleh baca. Tapi saya tahu mana Alkitab ibu saya. Boleh pinjam Bible ibu ayah kamu ataupun boleh download di dalam phone kamu baca. Tapi untuk kanak-kanak kakak mendorong kamu pakai buku Bible supaya mata kamu lebih senang nak tengoklah. Okay? Okay. So hari ini kita punya ayat hafalan 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Okey, siapa nak baca dulu? Ender, sila teruskan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mentanyakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Okay, good job. Mari kita beri tepukan kepada Dandan. Okay, sekarang Mia punya turn. Boleh tak Mia?
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk belajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki didik orang dalam kebenaran. Wow, 2 Timotius 3:16. Okay, so mari kita beri tepukan kepada diri sendiri sebab dah tahu baca. Hebat. So hari ini kita belajar tentang Bible. Harapnya semua orang dapat faham dan kamu rasa nak membaca Alkitab lebih lagi. Saya nak tahu lebih lagi tentang Tuhan. Okay, so ada sedikit pengumuman. Okay, kerja rumah untuk kelas di luar talian akan diumumkan selepas kelas nanti melalui WhatsApp lah ataupun Telegram. Tengok So sila hantar kerja rumah kamu mengikut masa yang ditetapkan. So Denden dan Mia Sarah, Mia mesti buat dan send kepada cikgu, okay? Okay. Alright.